Today untuk kami akan membentangkan kertas kerja yang telah diberikan, iaitu Pandemik Coronavirus 19, Cabaran dan Norma Baru Kehidupan. Pensyarah kami Profesor Haji Suaidi bin Datuk Haji Syafiee. Ini antara grup member kami seperti yang ditera di sebelah skrin. Yang untuk melakukan pembentangan, Muhammad Aiman bin Ibrahim, Ilman Hakim bin Muhammad Jamaluddin, Muhammad Firanda Muhammad Saiful, Muhammad Zulfikri Hanif bin Muhammad Arif, Muhammad Nurul Faris bin Zawil Anwar, Muhammad Harith bin Muhammad Syukri dan Aiman Ashim Arifuddin. Next. Okay, ini adalah isi kandung yang akan kami bentangkan sebentar lagi. Kita boleh tertera. Okay, next. Dan ini adalah poster yang seperti yang telah diminta oleh pensyarah kami. Cantik poster ni, boleh. Next. Okay, pengenalan akan dibentangkan oleh saya, Aiman. Okay, tanggal 18 Mac 2020 adalah hari yang beri kesan dan ketara kepada semua rakyat Malaysia ataupun seluruh masyarakat dunia. Ia menandakan permulaan wabak coronavirus ataupun COVID-19 yang mengakibatkan wabak yang masih belum ada vaksin ataupun penawar sehingga sekarang. COVID-19 bukan sahaja menyebabkan kematian di Malaysia, tetapi juga menimbulkan masalah di beberapa kawasan lain, terutama sektor pendidikan. Ini kerana pengantaran yang sangat mudah kerana pertemuan sentuhan antara orang bertanggungjawab untuk ini. Bagi mengelakkan kadar jangkitan yang berlebihan, Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN telah mengambil langkah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di seluruh negara. Terdapat 1.5 bilion pelajar dari lebih daripada 165 negara tidak dapat menamatkan pengajian kerana dek wabak COVID-19 ini yang telah diisytiharkan oleh UNESCO pada tahun 2020, 26 Mac. Okay, next. Perkara ini amat membimbangkan bagi mengelakkan generasi kini ketinggalan jauh dari segi pembelajaran dan pengajaran. KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia dan KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, telah melaksanakan pelbagai strategi seperti pengajaran dan pengajian di rumah PDPR atau secara dalam talian dalam usaha membalikkan trend kenangan di seluruh industri dalam bidang pendidikan. Seperti antara aplikasi yang dipakai seperti Webex, Zoom, WhatsApp, link darjah Google dan Telegram antara yang boleh digunakan untuk menyediakan pendidikan dalam talian yang cemerlang ataupun baiklah. Selain itu, boleh membolehkan murid melaksanakan tugasan yang telah ditetapkan dengan jayanya. Mereka perlu belajar cara menguruskan masa mereka dengan berkesan bagi menyelesaikan tugasan dan juga untuk menghadiri waktu kelas. Okay, next. Latar belakang. Latar belakangnya Pak, Citizen. Latar belakang kajian. Saya akan present, Fernanda. Wabak COVID-19 ini mempunyai pengaruh yang besar kepada negara, khususnya dalam bidang ekonomi, kehidupan sosial, penjagaan kesihatan dan juga pendidikan. Pendidikan Pertubuhan Kesihatan Globe WHO menunjukkan bahawa akibat COVID-19 terdapat peningkatan kes di seluruh dunia. Wabak baru-baru ini, kerajaan Malaysia membuat keputusan untuk menutup semua institusi pendidikan termasuk tadika, sekolah dan universiti bagi menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dan menjadikan pandemik virus 2020 sebagai alasannya. Pendidikan ialah satu mekanisme di mana masyarakat berusaha untuk mengekalkan dirinya tetapi ia juga berpotensi menjadi punca salah faham dalam sebuah komuniti. Pendidikan boleh membantu seseorang mengekalkan identiti mereka melalui memupuk pertumbuhan dan cita-cita yang kukuh. Next, dalam konteks Islam, pendidikan merujuk pada pelajaran kurikulum dan pendidikan dalam komponen intelek, jasmani dan rohani manusia untuk mengembangkannya. Sebagai tindak balas langsung terhadap wabak COVID-19, KPM atau dikenali Kementerian Pendidikan Malaysia membuat pengumuman pada 15 April 2020 menyatakan bahawa pembelajaran jarak jauh dalam talian ODL atau pembelajaran jarak jauh mesti dilakukan mengikuti idea baru iaitu kebiasaan dalam maksud lain kita buat online lah dalam untuk belajar. Penilaian dan
Penilaian yang secara tradisinya dijalankan secara fizikal perlu disesuaikan dengan piawaian baharu melalui penilaian digital. Tujuan ujian ini adalah untuk menilai kemahiran dan pencapaian pelajar dengan meminta mereka melalui 3 proses yang berbeza tetapi saling berkaitan, iaitu pengumpulan maklumat, tafsiran maklumat dan membuat keputusan berdasarkan hasil carian dan analisis maklumat. Apabila pelajar, pengajar dan juga institusi pendidikan menggunakan peperiksaan dan penilaian dalam talian, terdapat potensi untuk pelbagai kebimbangan muncul. Ujian dalam talian sebaliknya hanya berguna di bandar, luar bandar dan tempat lain yang akses internet mudah diakses. Ini menghadkan kebolehgunaan kepada subset populasi sahaja. Ini adalah salah satu cabaran paling ketara yang dihadapi oleh kerajaan dalam usahanya untuk menggunakan sepenuhnya pembelajaran dalam talian dalam sistem pendidikan negara. Okey, next. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran untuk mengambil bahagian dalam peperiksaan maya sebegitu kerana suasananya tidak seperti aliran biasa aktiviti harian mereka. Ada juga kekangan untuk mendapat akses internet seperti pelosok dalaman. Akibat daripada ini, perasaan pelajar dan persediaan mereka untuk ujian akan terganggu akibat kekurangan ruang dan suasana yang sesuai di pelbagai tempat mereka. Okay, next. Pernyataan masalah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ilman Hakim Muhammad Jamaluddin. Saya akan membentangkan tentang pernyataan masalah. Pertama, tidak dinafikan apabila wabak COVID-19 terjadi, ia akan menawarkan cabaran besar kepada pelbagai pihak. Sama ada yang bekerja dalam sektor pendidikan, wabak ini bukan sahaja pelajar terbabit, tetapi juga profesor dan pentadbir serta institusi pendidikan berada dalam bot yang sama. Maksudnya, semua pihak sama ada lecturer ataupun pelajar ataupun pentadbir semua terlibat dalam masalah ini. Jadi, pendidikan di dunia hari ini menjadi lebih kompleks, terutamanya berkaitan dengan penerapan idea digital untuk membentukkan piawai yang baru. Contohnya, idea digital ni seperti kita tidak melangsungkan kelas daripada segi face to face, kira berhadapan ataupun bersemuka. Di sebaliknya, kita akan menjalankan kelas daripada online menerusi platform Webex serta Microsoft Teams. Seterusnya, pelajar merupakan golongan yang paling terkesan akibat wabak COVID-19. Sekiranya sesi pembelajaran yang didahulunya dilakukan secara tradisional, iaitu melalui interaksi bersemuka, diubah untuk dijalankan secara dalam talian. Maksudnya, kalau kita dulu pergi lab secara bersemuka, jadi kita akan memahami apa yang kita pelajari. Sebagai contoh, lab amali, kita kena menggunakan kerja-kerja tangan. Sebagai contoh, pelajar automotif, kita mesti gunakan kerja tangan untuk melaksanakan pembukaan skru dan sebagainya. Jadi kita akan menghadapi masalah daripada menjalankan lab secara online. Seterusnya, walaupun PKP telah dilonggarkan, pelajar di sekolah rendah dan menengah serta pelajar IPT dan IPTS sekali lagi tidak dapat meneruskan pengajian secara bersemuka dengan pengajar. Tujuannya adalah untuk menghentikan wabak yang disebabkan oleh virus COVID-19 daripada terus merebak. Contohnya, kalau kita pergi kelas secara bersemuka, virus tersebut adalah secara rantaian. Maksudnya, jika kita terinfeksi daripada wabak COVID-19, kita akan mudah untuk menyebarkan virus tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Jadi ia telah menjadi satu masalah yang besar kepada pelajar. Bukan saja pelajar, tapi pekerja kilang dan sebagainya. Kerana institusi ataupun pekerjaan ini melibatkan ramai orang. Jadi selagi makin ramai orang yang terbabit dalam ataupun menghadiri mesyuarat ataupun pekerjaan dan sebagainya, ia akan
menyebabkan virus tersebut mudah merebak kepada orang lain, individu yang lain. Next. Pembelajaran ICT yang bermaksud teknologi maklumat dan komunikasi telah wujud sejak 2014 apabila ia mula-mula ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang diketahui umum. Hasilnya, tujuan pendidikan ini adalah untuk menyiasat dan mengetahui secara mendalam isu dan kesukaran yang dihadapi oleh pendidik masa cuba menggunakan pendidikan digital dalam dunia sebenar. Maksudnya, sebelum ni pendidik hanya perlu bersemuka kepada pelajar secara face to face. Jadi sejak wabak ini melanda negara kita ataupun seluruh dunia, semua pendidik harus dan wajib mempelajari ICT untuk mengetahui dan menggunakan platform-platform yang sedia ada, platform online untuk bersemuka, untuk menjalankan pendidikan dan pelajaran, sesi pendidikan dan pelajaran kepada pelajar. Next. Okay, seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian kita adalah pertama, mengenal pasti cabaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran semasa baharu. Jadi kita harus mengenal pasti cabaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran. Next, mengkaji permasalahan terhadap isu dan kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dan pelajar sepanjang peralihan kepada pembelajaran dalam talian. Jadi objektif kita yang kedua adalah untuk mengkaji permasalahan terhadap isu dan kesukaran yang dialami oleh pelajar. Sebagai contoh, ada kampung-kampung yang tak dapat akses internet. Jadi itu akan menyukarkan pelajar untuk menghadiri kelas secara maya. Objektif kajian kita yang ketiga adalah menilai keberkesanan pengajar mengarahkan pelajar dalam talian. Bagi contoh, melalui pembelajaran dalam talian, berbanding kaedah tradisional mengarahkan pelajar secara peribadi dengan guru. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Aiman bin Ibrahim. Saya akan menerangkan metodologi tugasan ini. Pengenalan. Bab ini menerangkan penyelidikan bagaimana matlamat dan matlamat kajian dicapai melalui penggunaan pelbagai teknik, kaedah dan strategi. Metodologi mentakrifkan cara sesuatu topik disiasat dan mengapa pendekatan dan strategi khusus digunakan. Matlamat metodologi adalah untuk membantu orang ramai memahami aplikasi kaedah dengan lebih luas atau lebih mendalam dengan memberikan penerangan tentang proses penyelidikan, menjadikan kajian lebih berkaedah dan proses penyelidikan lebih tertumpu kepada mencapai matlamat. Bab ini akan menerangkan pendekatan kajian yang digunakan dalam kajian ini. Penyiasatan dan taktik metodologi telah disediakan dengan teliti untuk memperoleh maklumat dan data menggunakan metodologi tertentu. Bab ini juga akan membincangkan beberapa elemen utama dalam pendekatan dan taktik yang digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan. Okey, kaedah kajian. Seperti yang sedia maklum, kita mempunyai 3 kaedah. Yang pertama, kaedah kuantitatif, rujukan internet dan analisis data. Kaedah kuantitatif adalah projek penyelidikan kuantitatif berasaskan tinjauan. Apakah projek penyelidikan tinjauan? Penyelidikan tinjauan kadangkala dikenali sebagai tinjauan pendapat. Ialah salah satu metodologi penyelidikan bukan eksperimen yang paling lazim digunakan oleh penyelidik dalam pelbagai subjek, khususnya dalam sains sosial. Kajian tinjauan juga lazimnya digunakan dalam pendidikan untuk mengumpul data daripada sebilangan besar orang. Beratus-ratus atau beribu-ribu orang telah bertindak balas. Kajian tinjauan dilakukan ke atas sampel populasi dan sampel harus mencerminkan ciri-ciri populasi yang sedang diperiksa supaya maklumat yang dikumpul boleh digunakan untuk membuat kenyataan dan menawarkan gambaran keseluruhan populasi lengkap yang sedang disiasat. Oleh itu, salah satu
matlamat kajian tinjauan adalah untuk mewujudkan generalisasi yang luas tentang komuniti. Seterusnya, rujukan internet. Salah satu strategi yang paling penting bagi penyelidik untuk mengumpul maklumat dan data yang berkaitan dengan matlamat kajian adalah menggunakan internet. Aktiviti lapangan seperti soal selidik dan penyediaan soalan ujian, ujian bertulis, pemerhatian dan pengumpulan data tidak termasuk dalam teknik ini. Teknik berasaskan internet ini menjimatkan masa, tenaga dan wang dengan menghapuskan keperluan untuk penyiasatan lapangan yang mahal. Namun, disebabkan kajian ini hanya bergantung kepada sumber rujukan, maka teknik ini terhad dari segi maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Namun begitu, pendekatan metodologi ini difikirkan boleh diterima untuk penyelidikan. Maklumat dan data kajian ini dikumpul daripada pelbagai sumber dalam talian. Okey sekali, analisis data. Kaedah analisis data akan dijalankan sebaik sahaja maklumat dan data penyelidikan diperoleh daripada internet. Analisis data ialah kaedah untuk memproses data yang diperoleh daripada pelbagai sumber supaya ciri-ciri data mudah difahami dan digunakan untuk menyelesaikan isu. Untuk menangani kesukaran penyelidikan, analisis data memerlukan banyak usaha dan imajinasi. Analisis data cuba mengenal pasti apakah data yang masih hilang, apakah hipotesis kajian yang perlu dinilai, apakah persoalan yang perlu ditangani, apakah teknik yang harus digunakan untuk mengumpul data baharu, dan apakah ralat yang perlu diperbaiki segera. Next. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zulfikri. Saya akan membentangkan definisi kata kunci. Menerusi kajian ini terdapat beberapa kata kunci atau terma dan frasa baru yang kita sering dengar semenjak pandemik COVID-19 ini. Jadi merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa Pustaka dan rujukan yang melalui kaedah yang telah dijelaskan oleh saudara Iwan sebentar tadi, kita telah dapat mendefinisikan beberapa perkataan dan frasa, iaitu yang pertama wabak. Wabak adalah kejadian diserang penyakit menular yang merebak dengan cepat di kalangan penduduk suatu kawasan. Wabak penyakit telah berlaku secara kerap sepanjang sejarah manusia, berbeza dari segi sifat, punca berjangkit, penghantaran dan kadar risiko. Sebagai contoh, sebelum-sebelum ni kita pernah ada wabak denggi, wabak H1N1, wabak TB dan sebagainya. Dan kini kita dilanda wabak coronavirus. Frasa wabak coronavirus pula bermaksud sekumpulan virus yang menyebabkan pelbagai penyakit pada manusia dan haiwan, termasuk jangkitan saluran pernafasan pada manusia dan hepatitis tikus, ataupun dikenali sebagai wabak COVID-19, coronavirus 19. Yang ketiga ialah perkataan norma. Norma bermaksud ukuran untuk menentukan sesuatu atau kehendak yang telah menjadi kebiasaan dan diharapkan dapat diikuti oleh semua anggota masyarakat. Baharu pula bermaksud menggantikan atau menegalkan sesuatu dengan yang baru. Jadi apabila digabungkan, frasa norma baharu bermaksud peraturan baharu yang diterima atau digunakan pakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya satu perkara seperti pandemik penyakit berjangkit. Jadi seperti yang kita sedia maklum, semenjak pandemik COVID-19 ini, kita telah dibiasakan dengan norma baharu, dengan SOP-SOP yang tertentu apabila berada di luar. Dan khusus kepada tajuk kajian ini, kita sedang menjalani kaedah pembelajaran norma baharu seperti pembelajaran dalam talian. Dan kajian ini secara spesifik dan khusus ingin
mengkaji kesan dan aplikasi norma baharu terhadap pembelajaran kepada institusi pembelajaran kepada pelajar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fernanda. Saya akan menyampaikan dapatan kajian. Kita dapat yang pertama daripada artikel atau perpustakaan, yang kedua daripada soal selidik melalui WhatsApp, Telegram semua dalam media sosial. Mula dapatan artikel. Pandemik coronavirus COVID-19 menyebabkan berlakunya impak besar dalam sistem pendidikan Malaysia dari aspek positif dan negatif. Oleh Siti Aisyah Ibrahim dan Khadijah Abdul Razak 2021. Guru-guru dan tenaga pelajar dibuka ruang untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif. Impak negatif pula adalah pelajar tercicir dalam pembelajaran disebabkan oleh tiada capaian internet dan kekurangan teknologi kemudahan. Oleh Zawiyah Baharom 2020. Yang ketiga, pandemik juga telah memberi impak negatif kepada institusi pembelajaran Malaysia semasa cuti pertengahan semester bagi mahasiswa dan mahasiswi sarjana muda dan semester kedua bagi pelajar pra-universiti. M. Cinazi dan lain-lain 2020. Disebabkan oleh pandemik terutamanya apabila semua pendidikan aktiviti dihentikan, platform pembelajaran dan dalam talian dan berasaskan web telah menjadi popular. Secara mendadak, ia membolehkan universiti untuk menyesuaikan pembelajaran berasaskan campuran konvensional mereka dengan cepat. Oleh R. Varalaski dan K. Aruna Chalem 2020. Kesediaan pembelajaran dalam talian boleh diukur dalam 5 dimensi. Pembelajaran secara kendiri atau self-direct learning, SDL, kawalan pelajar, keberkanan komputer dan internet. Dalam talian, efikasi kendiri komunikasi dan motivasi untuk belajar oleh Hang dan lain-lain 2010. Dalam kajian Chung, mendapati pelajar universiti biasanya tidak bertanya soalan dalam pembelajaran bersemuka kerana beberapa stigma sosial walaupun mereka tidak memahami kandungan kuliah. Pendidikan semasa kuat menunjukkan bahawa kadar kebimbangan dan kemurungan dengan meningkatkan secara mendadak dikeruhkan lagi oleh ketidakpastian dan media masa yang lebih kerap mewar-warkan isu berkaitan pandemik berbanding perkara lain oleh Zai 2020. Bagi setengah pelajar, mengikut jadual yang padat memberi gangguan mendadak dalam rutin kehidupan seharian lalu mengakibatkan peningkatan dalam kebimbangan. Oleh Tan 2020. Tekanan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga pelajar meningkat adalah disebabkan penukaran cara pembelajaran iaitu pembelajaran secara atas talian oleh Darwin S 2020. Okey, next kita dapat daripada soal selidik oleh kita menyebarkan soal selidik melalui Google Form dalam media massa seperti WhatsApp dan Telegram. Orang yang menjawab ialah kebanyakannya 60% perempuan dan 36% ialah lelaki. Umur dalam 23 hingga 40 kebanyakannya dan yang kedua 13 hingga 17 tahun. Kebanyakan tahap pendidikan ialah sekolah menengah dan juga degree. Okey, soalannya ialah yang pertama, secara keseluruhan apakah penilaian kesihatan fizikal anda? Banyak menjawab sangat baik dan biasa. Yang kedua ialah secara keseluruhan apakah penilaian kesihatan mental anda? Mereka menjawab tidak sihat dan juga biasa, mungkin sebab stres belajar dalam talian, tidak pasti. Sepanjang 4 minggu yang lalu, berapa kerapkah kesihatan mental anda menjejaskan keupayaan anda untuk menyelesaikan kerja? Kebanyakan ialah sangat kerap, mungkin kebanyakan yang degree dan terlalu banyak kerja untuk disiapkan. Yang seterusnya, pernahkah anda berasa tidak bersemangat selama lebih daripada 2 minggu berturut-turut? Kebanyakan menjawab tidak kerap. So, kesihatan mental mereka okey lah. Yang seterusnya, sepanjang 2 minggu yang lalu, berapa kerapkah kesihatan mental
anda menjejaskan hubungan anda dan orang rapat. Tiada. So hubungan mereka dengan mak bapak, kawan-kawan adalah biasa-biasa saja, normal. Berapa kerapkah anda berasa bertenaga? Sangat kerap. So kesihatan semua tak terganggu oleh COVID-19. So next, adakah anda pernah dijangkiti oleh COVID-19 semasa sesi pembelajaran atas talian? Kebanyakan menjawab tidak. Saya setuju juga dengan ni. Pembelajaran atas talian tidak akan berjangkit kerana itu hanya platform dan tidak bersemuka. Kerana COVID-19 merebak secara bersemuka. Dan next, apakah peranti yang anda digunakan ketika pembelajaran atas talian? Kebanyakan komputer riba dan telefon pintar. So ada komunikasi, ada peranti untuk menggunakan. Next, adakah guru anda berkemahiran dalam menggunakan teknologi digital? Kebanyakan yang menjawab ya. Dan next, bagaimana sikap rakan kelas anda ketika sesi pembelajaran atas talian? Jawab tidak baik dan sangat baik. Ada setengah tidak baik, ada setengah baik. So kita pilih rakan yang berguna lah. Adakah kerjasama yang diberikan oleh rakan kumpulan anda membantu? Kebanyakan menjawab ialah baik. So dalam kerjasama untuk membantu antara satu sama lain dalam talian ialah baik. Adakah capaian internet di kawasan anda memuaskan? So ramai yang jawab, 48% yang menjawab sangat baik. So ada internet untuk mengakses pembelajaran maya. So next, bagaimanakah keadaan kesihatan mental anda sepanjang sesi pembelajaran atas talian? So ramai yang jawab sangat tidak baik dan baik. Setengah baik, setengah tidak baik. So ada yang mungkin tidak faham atas pelajaran maya dan tidak bertanya untuk di pengajar mereka. So next, adakah pembelajaran atas talian lebih mencabar jika dibandingkan dengan pembelajaran bersemuka secara fizikal atau hadir dalam bilik kelas? So ramai yang jawab sangat tidak baik. Mereka tidak suka untuk norma baharu ini kerana tidak bersemuka dan lebih mencabar rasanya dalam online class. So next, dapatkah anda dapat memberi tumpuan semasa menjalani pembelajaran atas talian? Ya, ramai yang menjawab ya. Adakah anda menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru dengan baik? Ramai juga yang menjawab ya. Soalan terakhir, adakah anda menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru dengan tepat pada masa yang ditetapkan? Ramai yang jawab ya, kerana duduk di rumah banyak masa untuk digunakan dan masa yang banyak tu boleh buat kerja rumah macam tu. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Faris bin Zawil Anwar. Saya akan membentangkan tentang langkah atau cadangan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR sebagai kaedah terbaik dalam memastikan pengajaran dalam setiap peringkat pendidikan dapat diteruskan apabila pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan PDPR dilihat masih rapuh disebabkan faktor seperti gangguan internet, kekangan kemudahan peranti, sistem pendidikan yang baru dan bahasa asing, pengadaptasian yang lambat dan sebagainya. Masalah peranti yang terhad seperti telefon pintar juga menjadi masalah dalam pelaksanaan PDPR. Sesetengah keluarga hanya mempunyai satu atau dua telefon pintar dan ada juga yang tidak mempunyai peranti lain seperti komputer riba untuk dijadikan peranti pembelajaran. Masalah peranti ini akan menjadi isu sekiranya dalam satu keluarga itu terdapat 5 anak kecil yang belajar sekali sentak. So dia akan menjadi masalah apabila telefon pintar mempunyai satu atau dua kerana akan ada anak yang lain tidak dapat mengikuti kelas mereka. Guru boleh menyediakan bahan pembelajaran seperti nota dan video rekaman yang boleh diakses bila-bila masa sahaja oleh pelajar. Nota pembelajaran tersebut boleh dihantar melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram dan video rekaman oleh guru juga boleh dimuat naik melalui YouTube bagi penghasilan sumber. Jika guru terbatas dari segi kemahiran dan masa, ya, boleh kumpul pautan bahan-bahan YouTube dan blog yang disediakan oleh ramai guru. So langkah yang diambil oleh guru ialah mereka membuat satu nota ataupun video rekaman dan
memberi kepada mengedahkan kepada pelajar. Jadi pelajar boleh mengikuti kelas mengikut masa yang mereka peroleh sendiri lah. Seperti kalau contoh dalam satu keluarga tu ada punya satu telefon pintas saja. Jadi dia akan menggunakan telefon pintas sekiranya ada masa terluang lah. So dia tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dan masalah kemudahan internet juga sering berlaku kepada kebanyakan pelajar. Capaian internet amatlah penting bagi memudahkan pelajar menyelesaikan tugasan yang diberi dan juga bagi menghadiri kelas direct atas talian. Masalah kemudahan internet ini selalunya terjadi apabila kepada pelajar-pelajar yang duduk jauh daripada bandar. Luar bandar lah, kedudukannya rumah mereka di luar bandar kerana peranti internet yang sampai peranti internet tidak sampai ke rumah mereka. Setengah tempat mempunyai masalah capaian internet yang amat bermasalah seperti capaian internet yang tidak stabil dan tidak tentu masa. Jadi kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menyediakan rebat internet untuk semua rakyat Malaysia melalui jaringan prihatin yang telah diumumkan di dalam Belanjawan 2021 dengan peruntukan asal 1.5 bilion untuk membantu sekitar 8.4 juta penerima bantuan prihatin rakyat BPR melalui penyediaan subsidi bagi langganan perkhidmatan telekomunikasi atau pembelian peranti mudah alih. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah mengumumkan bahawa rakyat Malaysia akan diberikan data percuma 1 GB setiap hari. Itu adalah ini langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membantu rakyat mereka. Iaitu disebabkan pandemik COVID-19 ini tidak dapat dijangka oleh semua, sistem pendidikan kita juga terjejas dan tidak dinafikan sistem PDPR ini terasa agak baru dan asing. Sebabkan ini ramai guru yang terpaksa beradaptasi dengan cara pendidikan yang baru ini. Tetapi tidak dinafikan segelintir guru kurang mahir menggunakan peralatan dan gadget untuk menjalankan pengajaran atas talian. Bantuan daripada guru yang mahir dalam peranti dan platform tersebut juga membantu guru lain untuk memudahkan kerja mereka dengan perkongsian ilmu mereka. Selain itu, sistem yang boleh yang sebagai langkah yang dapat menambahbaikkan untuk menangani masalah COVID-19 ini ialah kerajaan perkenalnya banyak web yang boleh kita gunakan untuk melakukan perjumpaan atas talian seperti Webex, MS Team yang kebanyakannya semua universiti ataupun tempat kerja gunakan untuk memudahkan sesi bersuara muka atas talian. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Bulan. Okey, nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Sukri. So kesimpulan daripada kita punya pembentangan ini, wabak COVID-19 ini banyak memberi impak kepada semua rakyat Malaysia sejak daripada Mac 2020 dari segi fizikal dan mental. Serta wabak COVID-19 ini juga bukannya terkesan di negara kita saja, malahan di seluruh dunia. Akibat daripada wabak ini, kesan yang sangatlah sukar pada kehidupan seharian kerana cabaran itu dah lain daripada sebelum ini. Contohnya dari segi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini dilaksanakan kerana untuk mengenal pasti permasalahan yang dihadapi pelajar dan pengajar sepanjang pembelajaran dalam talian dan nak tengok apa keberkesanannya pembelajaran atas talian ini dan apa keburukannya dalam pembelajaran atas talian. Daripada soal selidik yang kita berikan kepada responden, purata peratusan separuh daripada mereka mengalami masalah mental dan fizikal semasa pandemik COVID-19. Dan purata peratusan 3/5 mengalami masalah pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu kan, ramai lagi yang tak biasa dengan keadaan apabila belajar secara online ni. So dengan masalah ini, langkah yang terbaik adalah
melakukan pembelajaran di rumah PDPR dengan menggunakan platform yang sedia ada seperti MS Team, video call, FaceTime ke, tapi kesan tu agak tinggilah kepada mereka yang tak biasa berjumpa dengan, maksudnya belajar secara face to face ni, sebab suasananya dah berbeza. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.